dan salam sejahtera. Saya ingin mengulangi gesaan dan desakan saya supaya diwujudkan Akta Sabotaj Ekonomi. Gesaan dan desakan diwujudkan Akta Sabotaj Ekonomi ini merupakan cadangan 2 kali dalam ucapan dasar saya di waktu meresmikan Persidangan Agung Pertama Putera tahun 2021 dan Persidangan Agung Parti Putera kali kedua tahun 2021. Dan cadangan ini ada kena-mengena dengan usaha menangani rasuah. Negara kita dulu tersohor sebagai negara maju, negara model Islam, negara model dunia ketiga. Hebatnya negara kita. Hari ini negara kita sudah jatuh berkecai. Ibarat kata sebiji cawan yang jatuh ke lantai, pecah, negara tersohor jadi negara terhina di dunia. Malaysia is known to be the worst corrupted country in the world now. Malu kita, malu tersangat-sangat. Dan bila bukan soal malu sahaja, tapi akibat daripada rasuah, dia membabitkan, menjejaskan kehidupan rakyat, kesihatan ekonomi rakyat dan negara. Sebelum ini macam-macam usaha telah dibuat untuk nak menangani rasuah, penubuhan institut integriti, berbagai-bagai jawatan kuasa di bawah SPRM ditubuhkan, dianggoti oleh tokoh-tokoh tertentu. Dalam pada berbagai jawatan kuasa menangani rasuah dibentuk oleh SPRM dan oleh kerajaan, tetapi makin menjadi-jadi rasuahnya, makin menjadi-jadi penyalahgunaan kuasa, makin menjadi-jadi pengubahan wang haram. Dan hari ini rasuah di Malaysia ini, daripada rambut sampai ke kaki, daripada pemimpin politik sampai kepada ketua-ketua agensi kerajaan, sampai kepada badan-badan penguatkuasaan yang terbaru. Tengok bagaimana isu yang terbalik terhadap ketua pengarah SPRM dengan isu pemilikan sahamnya. Sebelum ini berlaku ketirisan di peringkat custom, bolosnya mereka-mereka yang melari cukai. Ada yang pula bagi pihak pendaftaran mengeluarkan pasport palsu, IC palsu, boleh dijual sana sini kepada pendatang-pendatang asing. Pendek kata, rasuah di mana-mana. Rasuah di Malaysia ini jadi virus yang lebih, sebenarnya lebih buruk daripada pandemik 19. Ini yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak menangani rasuah ini? Bagaimana sebenarnya? Undang-undang kononnya dah ada. Bercakap hari-hari. Dan semua bercakap kita menentang rasuah, tapi yang bercakap rasuah itulah yang rasuahnya. Masya Allah. Macam mana? Jadi kita mencadangkan, Putera mencadangkan supaya diujuk Akta Sabotaj Ekonomi. Bagaimana Akta Sabotaj Ekonomi ini beroperasi? Modus operandi pelaksananya macam mana? Suka saya beri penjelasan. Ianya konsep seakan-akan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Akta Keselamatan Dalam Negeri yang dia dimaksud duduk untuk menangani keselamatan negara, iaitu bertindak untuk pencegahan sebelum negara jadi hancur oleh mereka-mereka yang nak buat huru-hara. ISA digunakan
untuk menekan mereka-mereka yang cuba nak menghuru-harakan keselamatan rakyat. Maka ISA digunakan sebagai preventive measures untuk isu-isu keselamatan rakyat dan negara. Sama juga Akta Sabotaj Ekonomi Negara. Bila ujuk akta ini, yang konsepnya sama dengan Akta Keselamatan Dalam Negeri, pihak penguat kuasa yang diberi tanggungjawab melaksanakan akta ini boleh menahan mana-mana individu, insan, rakyat yang disyaki, yang dicurigai memiliki harta luar daripada jangka. Kita tengok dia pegang jawatan, dan kita tahu jawatan dia tu gajinya 10,000 sebulan, tapi cara hidupnya, rumahnya, keretanya, swimming poolnya, melaca keluar negaranya lebih pada 500,000 sebulan gaji. Tentu kita nak tahu di manakah mereka dapat duit ini. Jadi dengan akta ini untuk prevention, sebab kena ingat, jangan ingat politik saja boleh menimbulkan huru-hara negara. Sabotaj ekonomi juga boleh menimbulkan huru-hara. Sebab bila berlaku rasuah, berlaku perkara yang tidak baik, termasuk yang saya katakan tadi, penyalahgunaan kuasa rasuah, rakyat naik marah, rakyat berontak, maka hancur negara. So dia kena mengenai dengan keselamatan negara. Jadi kita boleh tahan mereka ni tanpa mendapat waran mahkamah untuk selama 30 hari ataupun 60 hari bagi tujuan penyiasatan, investigation. Boleh dilakukan interrogation soal siasat yang mereka kita tahan ni. Kita nak tahu di mana kamu dapat duit banyak ni. Kamu beli rumah 3, 4, 5 juta, 10 juta, 20 juta ni, harta karun mana kamu dapat ni? Gaji kamu 30,000 sebulan. Kalau kamu puasa tiap-tiap hari setahun pun puasa, campur-campur, tak boleh beli lagi 2 kereta sport ni. Cara kehidupan gaya kamu, mana kamu dapat duit ni? So kalau mereka tak nak bercakap, pegawai penyiasat boleh cabut bulu hidung, boleh cabut bulu betis, boleh jentik telinga. Saya sebut ini sebab saya berpengalaman sebagai tahanan ISA, dan saya tengok juga bagaimana polis menyiasat kes-kes jenayah yang lain waktu dalam tahanan bersama dengan saya. Cepat polis dapat maklumat, cepat polis dapat jawapan. Jadi kita dalam aspek menangani rasuah sekarang ni ialah secara perdakwaan di mahkamah, iaitu pertama, polis hanya menyiasat ataupun SPM hanya menyiasat bila ada laporan. Kalau tak ada laporan, tak ada siasatan. Walaupun keluar dalam surat khabar terdedah macam-macam, bila ditanya kenapa tak disiasat, tidak ada laporan polis. Kenapa tak disiasat? Tidak ada laporan SPRM. Walhal bila timbul saja isu-isu seumpama ini, terus kena siasat. Tapi nak kena ada laporan dulu, baru lebih afdal, baru mereka buka fail. Tapi soalnya, bila diambil tindakan terhadap seseorang yang disyaki terlibat dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penggubaran wang haram, polis SPM kena mohon riman daripada mahkamah. Mahkamah keluar riman, boleh tahan si Anu, kata boleh tahan Ibrahim Ali untuk 7 hari bagi tujuan siasat kerana dakwaan tuduhan rasuah. Habis 7 hari bebas. Penyiasatan belum selamat, belum selesai, minta lagi riman 7 hari, dapat lagi 14 hari. Kemudian lepas itu nak sambung lagi, dah mahkamah tak bagi dah. So dalam 7-14 hari, apa yang pegawai penyiasat boleh buat? So kalau lah lepas riman 3 hari, riman 4 hari dah bebas, yang dituduh bila bebas, mereka boleh melenyapkan segala bukti yang ada. Mereka boleh membeli
bakal saksi yang ada. Jadi banyak proses yang pasal dihadapi. Kemudian cara menyiasat pula di luar daripada tahanan. Maknanya seseorang yang bersalah itu dipanggil ke pejabat SPRM, dipanggil ke pejabat jenayah Kuala Putih, Bukit Aman, Balai Polis. Dia berbeza dengan keadaan psikologi kalau betul-betul dia ada di dalam daripada di luar. Maka sebab itu cara ni lebih baik, iaitu dengan mengambil kira, saya rasa 30 hari pun sudah mencukupi, supaya dalam masa 30 hari saksi dapat dibendung, bukti-bukti dapat diselamatkan daripada dijanam oleh yang tertuduh selepas keluar rema 3-4 hari. Satu. Yang kedua pula, bila dituduh nanti di mahkamah, maka tuduhan dibuat, kemudian tangguh, berlaku lagi, diberi tarikh baru, sebutan kes selepas dibawa ke mahkamah, maka diberitahu pula sebutan kes akan berlaku 4 bulan lagi, 5 bulan lagi. Lepas itu baru ada kes pengurusan, lepas itu bercara saja proses, kata dia peringkat mahkamah tinggi lah, yang boleh merayu sampai mahkamah persekutuan. Nak selesai di mahkamah tinggi dah mahkamah sepak 5 tahun. Kemudian mahkamah rayuan setahun 2 pula, pergi mahkamah persekutuan setahun 2 pula, lepas tu mohon pula semakan kehakiman, didong 10 tahun. 10 tahun yang didakwa sudah mati. Kerja gila ni, bukan kerja sia-sia ni. Kita tengok kes Eritrea yang didakwa kerana perwaja tau. Berapa lama kerajaan buat penyiasatan, pegawai penyiasat ke Amerika, ke Hong Kong, ke United Kingdom, macam-macam. Dan yang didakwanya kes pun 74 juta. Sebab itu ada bukti katanya, dan didakwa di mahkamah di Putrajaya. Belum sampai kali yang ketiga bercara sudah mati. Kes tak dapat diselesai, duit yang rasuah pun hilang, yang salah guna kuasa pun hilang, duit kos penyiasat pun hilang. Astaghfirullahaladzim. Jadi bagaimana kita nak tangani rasuah ni? Terutamanya kes yang beliau-beliau. Dulu kita tengok kes pengarah air di Sabah, di Malaysia ni terbongkar cerita orang simpan duit kat rumah 50 juta, 40 juta, 100 juta, 150 juta duit. Jadi yang menyiasat pun orang juga, yang disiasat rasuah, yang menyiasat pun dirasuah pula. Mungkin boleh berlaku. Sebab itu kes bertimbun-timbun. Jadi cara yang terbaik ialah mengenai penubuhan akta sabotase ekonomi. Dan bagi nak menentukan tidak ada salah guna kuasa dalam mengendalikan operasi akta sabotase ekonomi ini, kita boleh fikir bagaimana mekanismenya. Dulu ISA diletak di bawah Menteri Dalam Negeri. Ini boleh diletak di bawah satu jawatan kuasa khas, bukan di kuasa menteri. A really total independent body yang mengandungi Jabatan Kehakiman, AG's Office, Polis, SPRM dan tokoh-tokoh berwibawa, dan mereka deliberate dan buat keputusan hasil daripada cadangan pegawai penyiasat. Orang ini mesti ditahan 30 hari, kemudian dibentangkan laporan, dan lepas tu dibuat cadangan macam mana dengan tahanan ini. Selepas itu kalau nak dakwa, baru kita dakwa di mahkamah. Atau kita nak tahan 2-3 tahun tanpa bicara, selagi dia tak balik, dia tak beritahu di mana duit dia simpan untuk dipulang balik pada kerajaan. Ini yang boleh kita lakukan. Dan kita amat-amat perlu akta sabotase ekonomi ini kalau kita benar-benar
nak menghapus rasuah, nak menangani isu salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Ini saja caranya. Caranya ialah cabut bulu hidung, cabut bulu betis, jentik telinga, sekeh dahi waktu dalam tahanan tanpa bicara. Sejak dia mereka mengaku. Saya pernah tengok seorang tahanan yang terlibat dengan kes bunuh. Ditanya tak mengaku. Macam mana dia orang nak mengaku kalau interogasinya si A, kamu bunuh tak awak ni? Kamu bunuh tak awak ni? Tak, J. Ya tak bunuh. Ya, J. Bila awak nak mengaku? Dilepuk ini 3 kali. Ya, Cik, saya bunuh. Ya, Cik, saya bunuh. Ni dia sekeh dahinya 3-4 biji. Tidur dengan pijak 2-3 malam. Ya, Cik, duit saya ada di Cayman Island. Duit saya ada di Swiss Bank. Duit saya di Singapura. Boleh kamu bawa balik? Dia senyap. Kau duduklah sini 2 tahun. Oh, saya nak keluar, Cik. Besok arah hantar balik duit ke Malaysia ni. Itu caranya. Sebab manusia ni dia tak mudah bekerjasama kalau buat dengan baik. Maka sebab itu kita perlu akta sabotaj ekonomi. Kedua, Badan Pencegahan Rasuah SPRM mesti diletak di bawah parlimen. Answerable to parlimen, bukan answerable kepada Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri. Betul ianya nama Suruhanjaya Pilihan Raya, lantikannya oleh Yang di-Pertua Agong atas nasihat Perdana Menteri, tapi answerable-nya kepada Perdana Menteri. Tak boleh jadi. Tidak ada keterusan. Mesti diletak answerable-nya, dipantau SPRM di bawah tanggungjawab Parlimen Malaysia. Ketiga, kuasa pendakwaan. Kuasa pendakwaan. Baru ni saya tengok Ketua Pemuda UMNO ada sebut Datuk Ashraf Wajidi dalam ucapannya supaya nak kuasa pendakwaan diasingkan daripada Jabatan Pegawai Negara AG. AG ni seharusnya menasihat kerajaan. Kuasa pendakwaan patut dipisah dengan AG. Tapi katanya cadangannya diletak di bawah Solicitor General Program Cara. Saya berpendapat tidak boleh. Asing terus di institusi yang berbeza, ataupun SPRM sendiri diberi kuasa pendakwaan. Mereka menyiasat, mereka mendakwa di mahkamah. Soal ada kes tak ada kes, ada prima facie tak ada prima facie, dan seterusnya, biar hakim mahkamah tentukan. Sekarang ni polis menyiasat, SPRM menyiasat, hantar kepada AG. AG kata tak ada kes, tak disiasat. Yang kena bantai SPRM, yang kena bantai polis. Katanya tak buat kerja. Padahal SPRM sudah hantar kertas penyiasatan, cadang untuk didakwa. Begitu juga polis. Tapi AG kata tak ada kes, tak kuat. Jadi AG dah jadi hakim. Jadi bukan di satu kerja kelakar. Jok lah, kelakar. Betul-betul menghabiskan duit rakyat. Jadi siasat. Riuh rendah siasat, senyap. Riuh rendah siasat, senyap. Lama-lama, dakwa satu kes. Satu kes pun berlagu-lagu panjang. Rakyat pun dah lupa. Yang buat bising pun dah mati. Yang dituduh pun dah mati. Itulah negaraku Malaysia sekarang ini. Jadi, kalau kita nak betul-betul menangani rasuah, rakyat patut menyokong cadangan Parti Putera, iaitu diadakan akta sabotaj ekonomi negara secepat mungkin dan diasingkan pendakwaan di mahkamah oleh badan yang bebas, bukan di bawah AG lagi. AG hanya menasihat kerajaan, dan juga SPRM diletak di bawah pengawasan Parlimen. Sekian, terima kasih. Semoga selamat, semoga negaraku selamat daripada bencana-bencana satu demi satu
akibat daripada sikap tidak bertanggungjawab dan kegagalan kita mengangkat pemimpin-pemimpin yang benar-benar bersih, bermoral untuk mengurus dan mentadbir negara dan negeri kita Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.